Okay, hai, Assalamualaikum. Saya Nurul Huda binti Umar Zuki. Hari ini saya ingin membentangkan tajuk besar untuk kelas kami, iaitu Alam Akhirat menurut pandangan agama dunia. Dan saya akan membentangkan tajuk kumpulan 2. Topiknya ialah konsep syurga menurut pandangan agama Yahudi. Okey, seperti yang kita tahu, setiap agama di dunia ini mempunyai perspektif pandangan yang berbeza tentang alam akhirat, iaitu syurga, neraka, alam kematian mengikut agama masing-masing. Okey, konsep syurga pada pandangan agama Yahudi. Okey, menurut pandangan Yahudi kuno, konsep syurga dan kepercayaan kehidupan selepas mati ini selalu dikaitkan dengan syol. Selepas itu, sesetengah cendekiawan ini dia mengatakan syol ini adalah konsep yang lebih awal. Mereka juga menganggap syol ini adalah sebuah negeri yang sangat suram dan penuh dengan kegelapan. Di syol ini, mereka mempercayai orang baik dan jahat mempunyai nasib yang sama seperti mereka apabila mereka hidup di dunia. Okey. Selain itu, syurga juga dikaitkan dengan Taman Eden. Dimaksudkan dengan Taman Eden. Okey, di dalam agama Yahudi juga, mereka menggelarkan syurga sebagai Gan Eden, iaitu Taman Eden. Taman Eden ini banyak dirujuk dalam kitab Perjanjian Lama. Mengikut kitab mereka, di Taman Eden inilah Adam dan Hawa ditinggal dan kemudiannya dihukum turun ke dunia. Kemudian, pada pandangan agama Yahudi, syurga iaitu Taman Eden ini mempunyai 7 tingkat. Ia sama seperti di dalam agama Islam, kan? Okey, syurga yang pertama ialah Syamaim. Syurga ini diduduki dan dikuasai oleh Archangel Gabriel, iaitu tempat yang paling dekat dengan alam syurga ke bumi. Syamaim ini juga dianggap sebagai tempat tinggal Adam dan Hawa. Okey, syurga yang kedua ialah Rakuya. Dan syurga ini telah dijaga dan dikawal oleh Zakriel dan Rafael. Menurut agama Yahudi, di syurga inilah semasa lawatan Musa ke syurga, dia menemui malaikat Nuril yang berdiri 300 paras yang tinggi dengan rombongan 50 malaikat yang terbentuk dari api dan air. Okey. Selain itu, Rakuya ini juga dianggap sebagai tempat di mana para malaikat yang jatuh ditahan dan tempat planet-planet diikat. Okey, syurga yang ketiga ialah Syekh Hakim. Syurga ini merupakan di bawah pimpinan Anahil dan ia berfungsi sebagai rumah Taman Eden dan pokok kehidupan. Okey, ia juga merupakan tempat di mana makanan suci malaikat dihasilkan. Okey, sementara itu, kitab kedua Enoch menyatakan bahawa syurga dan neraka ditempatkan di Syekh Hakim dengan neraka yang terletak hanya di sebelah utara. Okey, syurga yang keempat pula ialah Makonon. Syurga ini diperintah oleh malaikat-malaikat dan menurut Talmud Hagiga, ia mengandungi Yerusalem syurgawi, bait suci dan altar. Okey, kemudian syurga yang kelima ialah Makon. Yahudi berpendapat bahawa syurga ini di bawah pentadbiran Samael. Dia dianggap malaikat yang disebut sebagai jahat oleh beberapa, tetapi orang lain dia hanyalah hamba Tuhan yang gelap. Okey, seterusnya syurga yang keenam ialah Zebul. Syurga ini jatuh di bawah bidang kuasa Zakil. Dan akhir sekali, syurga yang ketujuh ialah Arabuf. Syurga ini di bawah pimpinan Kasil. Ia menempatkan Arash, kemuliaan yang dihadiri oleh 7 pahlawan dan berfungsi sebagai alam di mana Tuhan tinggal, dan dia juga dianggap sebagai rumah Serafim, Kerubim dan Hayat. Okey, seterusnya ialah nikmat dan keadaan syurga. Okey, kat sini melalui buku Legend of Jewish ada menceritakan tentang keadaan dan nikmat yang ada dalam Gan Eden ni. Dalam buku tu, dalam bab 2, dia menceritakan tentang pohon pengetahuan adalah perlindung bagi pohon kehidupan. Okey, bawah pohon kehidupan ni dikatakan ada sebatang sungai yang terbahagi kepada 4 batang sungai yang lain. Lepas tu kemudian dalam
dalam Legend of Zeus juga dia ada menceritakan tentang Adam dan Hawa di kebun. Lepas tu mereka dihidangkan dengan daging oleh malaikat, dan haiwan-haiwan kat Gan Eden semua dah memahami bahasa manusia. Okey. Macam kebun-kebun buah-buahan dan sayuran. Lepas tu sungai terbahagi kepada 4 bahagian kan, iaitu Sungai Pison, Gihon, Tigris dengan Euphrates. Sungai Pison ni dikatakan mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawilah, iaitu tempat adanya emas. Kalau lokasinya ada dekat bumi ni lah. Okay, lokasi Sungai Pison ini hanya dapat diteka dan boleh jadi salah satu sungai di timur Turki, atau mungkin dikata sebagai Wadi Rimah dan Wadi Batin. Okay, Sungai Gihon ni pula dia disamakan dengan beberapa sungai seperti Oxus, Araxes dengan Ganga. Okay, sungai yang ketiga ialah Sungai Tigris. Sungai ini dikatakan dia terletak di Iraq moden, dan sungai ini merupakan salah satu dari 2 sungai utama yang menyuburkan kebudayaan Timur Tengah kuno, di mana terletaknya kota Nineveh dan Ashur. Lepas sungai yang keempat ni Sungai Euphrates. Sungai Euphrates ni sungai ni bersumberkan 2 anak sungai di Turki Timur, iaitu Sungai Muratsu yang hulunya dekat Tasevan dan Sungai Karasu yang hulunya dekat Erzurum. Okey, seterusnya ialah ciri-ciri penghuni syurga. Ia sama seperti agama Islam, ahli syurga mempunyai ciri-ciri yang tersendiri. Okey, seperti yang kita tahu, di syurga penghuni yang pertamanya ialah Adam dan Hawa. Okey, kita teruskan. Apa ciri-ciri ahli syurga menurut pandangan agama Yahudi ini? Okey, yang pertama ialah mempelajari Taurat. Okay, yang kedua, sedia untuk mengubah diri. Yang ketiga, menjadi kesaksian kepada Tuhan. Dan yang keempat, tidak mencermakan diri dengan nafsu. Okey, dalam kotak warna pink ni, okey, menurut pandangan agama Yahudi juga, Beyond Paradise adalah Gan Eden yang lebih tinggi, di mana tempat Tuhan bertahta. Okey, Gan Eden ni yang Gan Eden yang pertama ni, ia mengandungi 310 dunia dan dibahagikan kepada 7 petak. 7 petak ni boleh dikatakan orang-orang yang layak untuk memasuki syurga Beyond Paradise ni. Okey, yang pertama ialah orang yang mati syahid, orang Yahudi yang mati syahid. Yang kedua ialah orang yang lemas. Yang ketiga ialah Rabbi Johanan bin Zakaria dan anak muridnya. Yang keempat ialah orang yang dibawa oleh awan kemuliaan. Yang kelima ialah orang yang bertaubat. Yang keenam ialah pemuda yang tidak berdosa. Dan yang ketujuh ialah orang miskin yang hidup dengan baik dan mempelajari Taurat. Okay, seperti yang kita ketahui, manusia tidak akan terlepas daripada membuat dosa sehingga melanggar perintah Allah dan sengaja mengabaikannya. Jadi apabila mereka mengatakan mereka ingin mengikut Yesus Kristus, perbuatan yang pertama adalah menahan diri dari melakukan perbuatan keji. Ini sedikit sebanyak dapat memudahkan mereka untuk masuk syurga. Okay, walaupun begitu, ini tidak bermaksud manusia telah diikat dengan peraturan yang ketat. Apa yang Tuhan mahukan ialah manusia berperilaku baik seperti yang kehendak Roh Kudus. Okay, bukan sekadar itu sahaja, bagi sesiapa yang ingin mengikut Yesus, untuk dipermudahkan memasuki syurga, harus meletakkan perintah-perintahnya di atas kepentingan peribadinya. Yesus mengatakan apabila seseorang mengasihi ibu bapa mereka lebih kepada dirinya, iaitu Yesus, maka orang itu tidak layak untuk mengikutinya. Dan sesiapa yang mengasihi anak lelaki atau anak perempuan lebih dari dirinya juga, mereka juga tidak layak untuk mengikutinya. Okay, pernyataan ini tidak bermaksud menyuruh semua untuk menjauhi keluarga mereka, tetapi apa yang dia mahukan ialah mereka meletakkan dirinya tempat yang terbaik di hati mereka. Okay, selain itu, perbuatan yang perlu dilakukan ialah membawa salib. Okay, membawa salib ni bermaksud mengenai orang yang sanggup menanggung beban mereka sendiri. Okay, di dalam kitab Matius 10:38, Yesus mengatakan bahawa sesiapa yang tidak membawa salib, maka dia tidak layak mengikuti Yesus. Okay, Yesus mengatakan bahawa mengikut mereka
Tuhan menciptakan manusia dengan tujuan yang besar dan semestinya manusia tidak mampu ke syurga tanpa didikannya. Oleh itu, Tuhan menyuruh manusia untuk membawa salib dan hidup dengannya. Okey, dan kunci yang utama untuk mengikut Yesus ialah untuk memasuki syurga ialah dengan mengikuti dia, Tuhan. Kebanyakan orang yang masuk syurga adalah di kalangan orang yang susah kerana orang yang kaya menafikan diri mereka. Okey, kemudian kitab-kitab Yahudi dan kitab yang menceritakan tentang syurga. Okey, agama Yahudi mempercayai bahawa Allah atau Yahweh telah menurunkan kepada Musa 2 buah Taurat, iaitu Taurat tertulis dengan Taurat lisan. Okey, apabila mengkaji kitab-kitab Yahudi ini, kebanyakan yang menceritakan tentang syurga adalah kitab Kejadian. Okey, contohnya seperti mengikut kitab Kejadian 2 ayat 2 hingga 3. Garden of Eden ini ialah sebuah taman yang ditanam oleh Tuhan yang merupakan tempat tinggal pertama bagi Adam dan Hawa. Garden of Eden ini juga disebut sebagai taman di Eden di dalam kitab Kejadian. Okey. Di dalam kitab Zakaria dan kitab Mazmur juga mengatakan Gan Eden merujuk kepada pohon-pohon dan air tanpa menyebut secara jelas tentang Eden. Dari aspek lokasi Gan Eden juga ada juga dalam kitab Kejadian yang telah menerangkan secara spesifik mengenai di mana Gan Eden terletak. Taman ini terletak di bahagian timur kawasan yang dipanggil Eden dan di sana terdapat sebatang sungai dan kemudian berpecah kepada 4 buah cabang sungai. Itu yang dikatakan dalam kitab Kejadian. Dan untuk artikel review, ulasan artikel untuk subjek akidah, saya telah memilih satu artikel yang bertajuk Doktrin tentang Syurga, Relevansinya bagi Tugas Misi Dunia, yang ditulis oleh Daniel Ronda. Okey, biografi penulis, nama yang diberi ialah Daniel Ronda. Okey, beliau telah memegang pelbagai jawatan, contohnya seperti pensyarah, pendeta, ketua rektor dan banyak lagi jawatan yang dipegang. Okey, beliau berasal daripada Kota Makassar, Indonesia. Okey, beliau juga terkenal sebagai penceramah di gereja-gereja di Indonesia dan di seluruh dunia. Okey, kemudian Daniel Ronda ini mempunyai sebuah keluarga yang terdiri daripada seorang isteri dan 2 orang anak, iaitu Elizabeth dan anaknya Harissa Bunga dan Bagus William. Okey, di sini Daniel Ronda telah menerangkan mengapa syurga itu penting dipelajari oleh seluruh masyarakat. Okey, dia juga menerangkan pelbagai konsep-konsep syurga yang telah digunakan. Apakah maksud syurga itu? Syurga itu dikonsepkan sebagai apa? Okey, perbuatan dan kehidupan di syurga juga beliau telah menerangkan secara terperinci, dan cara-cara untuk menghadirkan syurga di dunia juga dalam artikel ini. Okey, kemudian impak daripada artikel penulis, pengkaji iaitu saya, dapat penerangan tentang syurga itu, dapat mengetahui penerangan tentang syurga itu. Contohnya dalam topik yang kedua, isunya ialah syurga. Beliau mengibaratkan syurga itu ialah penyumpaan orang-orang yang beriman. Ini telah dibuktikan di dalam kitab Matius 8:11 yang tertulis, Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam syurga. Ini adalah gambaran syurga yang mana kita akan dibuat bahagia mengenal orang-orang di sekitar kita bersama-sama di syurga. Beliau memberi pandangan tentang sudut kehidupan dan kegiatan di syurga. Manusia hanya perlu berehat, menyembah Allah dan mendapat layanan sahaja daripada malaikat untuk sesiapa yang masuk ke syurga. Okey, kemudian maklumat baru yang pengkaji dapati daripada artikel Daniel Ronda ini ialah mengapa pentingnya doktrin tentang syurga itu kepada seluruh masyarakat. Okey, di sini pengkaji dapat memahami. Yang pertama,
tentang perihal selepas kematian manusia. Kematian bukan tiket untuk ke syurga. Kematian bukan saja tiket untuk ke syurga. Kerana selepas adanya kematian, ada dua tempat selepas kematian, iaitu syurga dan neraka. Mereka harus melewati iman di dalam Yesus Kristus menurut penulis. Okey, di dalam kitab Wahyu jelas bahawa disebutkan pesta anak domba Allah dan Wahyu 5 sehingga Kristus adalah pusat aktiviti syurga itu sendiri. Okey, yang kedua, pengkaji dapat daripada artikel penulis ialah memberi pengetahuan kepada masyarakat. Ketika ada banyak pengajaran yang keliru, maka kita berhutang. Masyarakat yang mengetahui tentang syurga ni perlu menerangkan kepada orang ramai tentang syurga itu dan teknik penafsiran kitab Wahyu secara yang benar. Okey, yang ketiga, maklumat baru adalah mengapa doktrin yang penting ialah fokus kepada motif yang utama, iaitu syurga dan neraka. Tanpa motif syurga, misi tidak lebih dari sebuah upaya penyelamatan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga atau yayasan-yayasan kemanusiaan. Okey, akhir sekali, mengapa pengajaran syurga ni kurang mendapat perhatian oleh orang ramai? Okey, di sini penulis telah menerangkan 4 sebab mengapa terjadinya hal begitu. Ialah, yang pertama, manusia hanya percaya apa yang dilihat depan mata. Seperti yang tahu, manusia sering akan mempercayai sesuatu perkara apabila dilihat dengan mata kepala sendiri, kan? Jadi apabila berkata dengan perkara-perkara gaib ni, mereka akan susahlah untuk mereka percaya. Okey, yang kedua, tersebarnya budaya materialisme di seluruh dunia termasuk di gereja. Okey, tersebarnya budaya yang mengatakan syurga, yang mengelirukan orang ramai, termasuklah dalam gereja. Dalam gereja pun orang akan dengar macam, betul ke syurga wujud, semua tu. Okey, yang ketiga, keyakinan yang tinggi bahawa setiap manusia akan masuk syurga. Ini kerana masyarakat sering menganggap bahawa selepas mereka mati, mereka akan tak kisah sama ada mereka baik ataupun jahat, mereka akan masuk syurga. Macam tu. Tu keyakinan yang tinggi. Sebab tu dia pemalas nak ambil tahu. Sebab tu lah mereka malas nak ambil tahu mengenai hal syurga ini. Okey. Yang keempat ialah menganggap syurga bukan tempat yang menarik. Okey. Mereka mempercayai bahawa syurga ni banyak kenikmatan. Tetapi mereka merasakan yang mereka mengatakan bahawa syurga seperti tempat kenikmatan sahaja dan macam tidak menarik lah. Mereka rasa macam tu. Itu sahaja. Okey, sekian daripada saya, Nurhuda binti Umar Zuki. Terima kasih.